qiyam, dengan perdoaan. Semoga kita semua boleh rahmat. الحمد لله القائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. An-Nisa ayat yang ke-59 bermaksud, wahai orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah dan kepada ulil am, yakni yang berkuasa daripada kalangan kamu. Kemudian jika kamu berbantah-bantah, yakni berselisihan di dalam sesuatu perkara, maka hendaklah kamu mengembalikannya kepada kitab Allah, yakni Al-Quran dan sunnah Rasulnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat, yang demikian adalah lebih baik bagi kamu dan lebih elok pula kesudahannya. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersungguh-sungguh melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat dan keberkatan hidup di dunia dan di akhirat. Khutbah pada kali ini akan menghuraikan tajuk wakaf amalan yang berkekalan. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, wakaf merupakan salah satu amalan kebajikan yang terpuji dan dituntut dalam Islam. Dalam Al-Quran terdapat banyak kelebihan bagi mereka yang melakukan amalan kebajikan, seperti menginfakkan dan mendermakan harta untuk kebaikan umat Islam. Firman Allah Subhanahu wa taala yang dibacakan pada awal khutbah tadi dalam surah Ar-Ra'd ayat yang ke-22 bermaksud, dan orang yang sabar kerana mengharapkan keredaan Tuhan mereka semata-mata dan mendirikan sembahyang serta mendermakan dari apa yang kami kurniakan kepada mereka secara bersembunyi atau secara berterang-terangan, dan mereka pula menolak kejahatan dengan cara yang baik, mereka itu semuanya adalah disediakan baginya balasan yang sebaik-baiknya pada hari akhirat. Melalui penjelasan ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menggalakkan kepada hamba-hambanya untuk melakukan kebaikan dengan pelbagai bentuk cara, antaranya dengan berinfak kepada jalan kebajikan seperti melakukan amalan wakaf. Hal ini kerana wakaf merupakan antara amalan utama yang mencakupi semua unsur kebaikan. Wakaf ini bermaksud memberikan sesuatu harta yang kekal manfaatnya, manakala dari sudut syarak, wakaf bermaksud seseorang yang menyerahkan hak miliknya, iaitu menyerahkan harta yang boleh digunakan kepada pengguna wakaf dari mula harta diwakafkan hingga ke akhirnya kerana Allah Subhanahu wa taala. Harta wakaf ini hendaklah kekal dan boleh dikembangkan untuk manfaat keperluan umat Islam. Secara umum, kedudukan harta wakaf ini tidak boleh diambil kembali atau dimiliki oleh mana-mana orang, dan harta wakaf kekal sebagai hak Allah Subhanahu wa taala serta tidak boleh dijual, dihibah, diwarisi dan dipusakai.
Masyiral muslimin rahimakumullah, wakaf terbahagi kepada dua bahagian, iaitu wakaf am dan wakaf khas. Wakaf am bermaksud sesuatu wakaf yang diwujudkan oleh pewakaf bagi tujuan manfaat umum mengikut hukum syarak, seperti untuk kemudahan atau pembangunan ekonomi umat Islam. Manakala wakaf khas pula bermaksud wakaf yang diwujudkan oleh pewakaf bagi tujuan manfaat tertentu umat Islam, seperti mewakafkan tanah untuk tujuan masjid, surau sekolah agama, perkuburan Islam dan lain-lain yang dikhususkan oleh pewakaf. Ulama telah bersepakat bahawa amalan wakaf merupakan satu amal jariah yang disyariatkan dan sangat dituntut dalam agama Islam. Amalan ini akan menjanjikan ganjaran pahala yang berkekalan dan mengalir terus kepada pewakaf buat selama-lamanya. Hal ini kerana wakaf merupakan suatu amal soleh yang mana pahalanya akan diberikan secara terus kepada pewakaf walaupun sudah meninggal dunia, selagi mana harta wakaf tersebut itu kekal dan dapat dimanfaatkan oleh orang lain. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari daripada Abu Umar radhiyallahu anhuma yang bermaksud, Sayyidina Umar radhiyallahu an telah memperolehi tanah di Khaybar. Lalu beliau bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, saya telah memperoleh tanah di Khaybar yang nilainya tinggi dan tidak pernah saya peroleh yang lebih tinggi nilai daripadanya. Apakah yang Tuhan hendak saya lakukannya?" Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kalau kamu mahu, kekalkanlah sumbernya dan bersedekah daripada hasilnya." Lalu Sayyidina Umar radhiyallahu an memberi sedekah tanah tersebut kepada fakir miskin, kaum keluarganya, memerdekakan hamba, tetamu dan orang musafir. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, selain itu mereka yang melakukan amalan wakaf ini akan diberikan ganjaran pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala kerana sanggup berkongsi rezeki bagi memberi manfaat kepada umat Islam seluruhnya. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anfal ayat 3 hingga ke 4 yang bermaksud, iaitu orang yang mendirikan sembahyang dan yang mendermakan sebahagian dari apa yang kami kurniakan kepada mereka. Mereka lah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Mereka akan mendapat pangkat-pangkat yang tinggi di sisi Tuhan mereka dan keampunan serta limpah kurnia yang mulia di syurga. Oleh itu, atas dasar dan kesedaran ini, maka Majlis Agama Islam Negeri Johor telah menggerakkan pelbagai usaha bagi meningkatkan kefahaman dan menggalakkan masyarakat Islam melaksanakan amalan berwakaf. Antara usaha yang dilakukan oleh Majlis Agama Islam Negeri Johor ialah mewujudkan saham wakaf Johor yang merupakan salah satu cara berwakaf melalui wang ringgit, iaitu nilai RM10 untuk satu unit saham. Saham wakaf tersebut akan digunakan untuk manfaat dan kebajikan umat Islam di negeri ini. Antara bentuk manfaat hasil daripada saham wakaf Johor ini ialah saham wakaf ini digunakan untuk menampung perbelanjaan pembinaan sekolah-sekolah agama di negeri Johor bagi memberikan pendidikan agama kepada anak-anak di negeri ini secara tersusun. Hasil saham wakaf ini juga digunakan untuk membangunkan pusat rawatan dialisis atau pusat rawatan mencuci darah bagi pesakit-pesakit yang memerlukan. Selain itu, pembelian bangunan asrama pelajar di Kahirah, Mesir juga adalah merupakan hasil dari kutipan saham wakaf yang bertujuan untuk memberi keselesaan dan kemudahan kepada pelajar Johor untuk menuntut ilmu. Ini merupakan antara manfaat wakaf yang dapat disalurkan kepada umat Islam di negeri Johor. Mereka yang berminat untuk melakukan amal jariah saham wakaf ini boleh berwakaf secara terus atau secara dalam talian. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, justru sebagai rumusan mengakhiri khutbah pada kali ini, mimbar ingin menyeru jemaah sekalian, marilah kita memperkasakan amalan wakaf ini kerana amalan wakaf akan berkekalan dan pahalanya akan berterusan kepada pewakaf serta akan membawa kebaikan kepada umat Islam. Sesungguhnya untuk mencapai hakikat kebajikan dan kebaikan
kebaikan yang sempurna dalam melaksanakan amalan wakaf ini, sudah pasti pengorbanan terhadap harta amat diperlukan dengan cara kita berinfak terhadap harta-harta yang kita miliki. Hal ini kerana pengorbanan harta seperti inilah yang akan dapat membuktikan bahawa seseorang itu meyakini akan ganjaran yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman-Nya dalam surah Ali Imran ayat yang ke-92. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Bermaksud, kamu tidak sekali-kali akan dapat mencapai hakikat kebajikan dan kebaikan yang sempurna sebelum kamu dermakan sebagian daripada apa yang kamu sayangi, dan sesuatu apa jua yang kamu dermakan, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جهد به وكفر. وأشهد أن سيدنا محمدا سيد البشر صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ما اتصلت عين بنظر وأذن بحبر. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله فيما أمر وانتهوا أما نهاكم عنه وزجر. Wahai hamba Allah, ingatlah bahawa dunia ini adalah tempat tumpangan untuk sementara, akhirat jualah sebenar-benar tempat yang kekal untuk selama-lamanya. Oleh itu, marilah kita bertakwa kepada Allah untuk mendapatkan kebahagiaan serta menyelamatkan diri daripada siksaan api neraka. Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-56, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bermaksud, sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat, yakni memberi segala penghormatan dan kebaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang yang beriman, berselawatlah kamu kepadanya serta ucapkanlah salam sejahtera dengan penghormatan yang sepenuhnya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Marilah kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah meredai khalifah-khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidina Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu an, Sayyidina Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu an, Sayyidina Utsman ibn Affan radhiyallahu an, dan Sayyidina Ali ibn Abi Talib radhiyallahu an, dan sahabat-sahabat baginda yang sama-sama berjuang menegakkan agama Allah yang Maha Suci ini radhiyallahu anhum. Seterusnya kepada bapa saudara junjungan kita Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Abbas radhiyallahu anhuma, cucunda baginda Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain radhiyallahu anhuma, putri-putri baginda Sayyidatuna Fatimatuz Zahra dan lain-lainnya radhiyallahu anhun, isteri-isteri baginda Sayyidatuna Khadijah, Sayyidatuna Aisyah dan lain-lainnya radhiyallahu anhun, kepada sekalian keluarga, sahabat-sahabat, pengikut-pengikut sahabat radhiyallahu anhum,
dan yang menuruti mereka itu dari semasa ke semasa hingga ke hari kiamat. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. Ya Allah, ampunkanlah sekalian kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Ya Allah, pelihara, lindungi, jauhi dan selamatkanlah apalah kiranya diri kami ini, zuriat keturunan kami, keluarga kami dan umat Islam keseluruhannya daripada apa jua bala dan bencana, wabak dan penyakit, segala mara bahaya, kesusahan dan keburukan. Ya Allah, kurniakanlah kemuliaan dan kesejahteraan kepada mereka yang berjihad dan menafkahkan hartanya ke jalan-Mu, seperti pembayar-pembayar zakat, puakaf-puakaf dan seumpamanya. Ya Allah, peliharakanlah akidah kami yang berlandaskan akidah ahli sunnah wal jamaah, aliran Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah. Ya Allah, kurniakanlah taufik dan hidayah, kekuatan, kesejahteraan dan pertolongan kepada ketua-ketua negara Islam dan raja-rajanya, khasnya kepada Abdul Haris Al-Syariatik, Sultan Ibrahim ini almarhum Sultan Iskandar, Sultan yang di-Pertuan bagi negeri dan jajahan Ta'lu Johor Darul Ta'zim, kepada Raja Zahid Sofia binti almarhum Sultan Idris Shah Permaisuri Johor, kepada Tengku Ismail Ibni Sultan Ibrahim Tengku Mahkota Johor, dan Cik Puan Besar Khalidah binti Bustamam, paduka putera-putera dan putrinya, kerabat-kerabat diraja dan rakyat sekalian. Allahumma aizal Islam wal muslimin wa zulil kafarata wa mubtadi السيئة والمشركين وكل من هو عدو للدين. اللهم فرج هموم المسلمين واقصد دين عن المدينين واحسن خلاص المسجونين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخيا وسائر بلاد المسلمين. آمين يا رب العالمين. اللهم اكتب السلامة والعافية لنا ولعبادك الحجاج والغزاة والمسافرين في برك وبحرك وجوك من أمة محمد أجمعين. اللهم دخلنا وذريتنا وأصولنا وفروعنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, insyaAllah selepas salat fardu Jumaat kita salat sunat hajat 2 rakaat. Kita mohon kepada Allah memenangkan COVID-19 sekarang ini dah naik kali. Jadi kita mohon supaya diri kita, keluarga kita dan seterusnya umat Islam dilindungi daripada wabak ini, insyaAllah. Salat ya rahimakumullah.
Menjadi pemimpin yang bersatu, dengan